Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Pengurusi surau, Ayahanda Imam Akhi Khairuddin, jawatan kuasa, tuan-tuan dirahmati Allah. Jadi alhamdulillah kita syukur pada Allah, kita dapat menunaikan ibadah Qiyam Ramadan tadi, dan ini merupakan malam yang ke-26. Kita ada berapa lagi baki ya? 27, 28, 29, 30. 4 betul 4 hari 4 atau 3 lah kan untuk bising sekarang ya. 3 ataupun 4 hari. Tengoklah tuan-tuan ya, hari Ahad ni penentulah sama ada kita raya hari Isnin ataupun kita raya hari Selasa. Cuma kita sebagai orang yang mengikut panduan sunnatun Nabi SAW, kita seboleh mungkin tidak melibatkan diri daripada menyebarkan maklumat yang tidak pasti. Sebab sekarang ni orang pakat sebar maklumat raya hari Isnin dan itu menimbulkan keresahan ramai pihak. Jadi sebagai orang yang mendukung sunnah, lebih baik kita mendiamkan diri dan tunggu sajalah badan berautoriti kita serahkan kepercayaan. Hari Ahad nanti semua pakat tengok anak bulan dan masa itulah akan dilakukan pengesahan. Kalau raya hari Isnin, ya kita bersedia. Kalau raya hari Selasa, alhamdulillah kita boleh puasa 1 hari lagi. Kita boleh Qiyam Ramadan lagi 1 malam paling kurang. Jadi kita tak perlulah melibatkan diri dalam menyebarkan maklumat-maklumat tersebut yang tidak pasti ya. Sebab sekarang ni orang sebar maklumat tu tanpa henti tuan-tuan. Jadi saya pun duk pening macam-macam lah soalan yang timbul. Dia sebenarnya perbincangan ini telah wujud sebelum Ramadan lagi. Saya dimaklumkan sebelum Ramadan lagi ada kemungkinan puasa pada tahun ini 29, tapi benda tu perlu dikaji secara lebih mendalam, dan di peringkat Indonesia pun telah melakukan satu perbincangan ilmiah. Kerana Indonesia ni dia ada 2 aliran, satu aliran Muhammadiyah dan satu lagi aliran aliran perdana lah yang mengikut kerajaan ini. Kalau aliran Muhammadiyah, mereka ada tokoh besar mereka, antaranya Prof. Dr. Susiknan. Kalau di peringkat yang arus perdana ni pun, mereka pun ada tokoh mereka seperti Prof. Dr. Thomas. Tu Muslim lah tu Thomas. Jadi sudah dibincangkan begitu, dah bincang beberapa hari sebelum ini lagi, dan di peringkat Malaysia pun dah bincang. Sehingga kan Indonesia keluarkan satu pernyataan, sekarang ni siapa yang nak ikut Muhammadiyah, maka puasa tahun ni 29 hari. Siapa yang nak ikut arus perdana, kemungkinan 30 hari. Jadi sebab mereka ni badan agama tidak berkuasa untuk memegang rakyat Indonesia, maka rakyat Indonesia bebas memilih antara 2 aliran tersebut. Tapi kita di Malaysia, kita mesti ada adab, apalagi bab raya bila ni yang ada besarnya 2. Satu, badan berautoriti yang membuat kajian ni, mereka lebih tahu. Kita pula tahu baca berita viral je ya. Mereka yang buat kajian, dan kemudiannya melibatkan soal istana. Mereka lah akan mengesahkan manakah yang terbaik untuk diikuti. Jadi dalam bab ini kita sabar. Hari Ahad nanti tahulah keputusannya insya-Allah. Saya pun sebab isteri saya terlibat dalam bidang ini, hari Ahad pun beliau terlibat. Jadi sebelum Ramadan lagi beliau dah maklumkan pada saya polemik ni akan wujud, dan tak sangka polemik ini begitu besar dalam sehari 2 hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ya. Sunnah Nabi SAW ini ada yang boleh diamalkan secara tanpa memahami, dan ada yang dan kebanyakannya perlu diamalkan dalam keadaan memahami. Sebahagiannya kita terima je, apa yang Nabi SAW buat kita terima je lah, tanpa banyak soal.
Tapi ada sebahagian perkara, bukan, dalam banyak perkara kita kena faham kenapa Nabi SAW berbuat demikian, ya. Okey. Sebagai contoh, kalau dalam bab solat tu, kalau kita tengok ada ke ulama bincang, kenapa bila bangun dari i'tidal, bangun dari rukuk, kita sebut Sami Allahu liman hamidah. Kenapa tak dibaca Allahu Akbar? Maka dalam bab ini kita katakan, tak ada ruang untuk kita memahami isu ini. Kita hanya ikut saja panduan daripada Nabi. Nabi tahulah apa yang terbaik. Jadi bila bangun tu Sami Allah liman hamidah, kita pun Sami Allah liman hamidah. Okey, baik. Begitu juga dalam banyaklah isu-isu yang lain kan, bacaan-bacaan dan sebagainya. Tapi dalam kebanyakan amal ibadah, sunnah Nabi SAW perlu difahami. Sebagai contoh, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita tengok dalam saranan untuk membaca surah As-Sajadah dan juga Al-Insan pada pagi Jumaat. Kalau kita lihat kupasan ulama, sebenarnya membaca surah As-Sajadah pada pagi Jumaat itu disunnahkan tu bukan isu sujud tilawah. Bukan itu isu dia. Sujud tilawah tu memang ada dalam tu. Tapi bukannya isu sujud tilawah. Kalau sujud tilawah jadi isu, maka surah An-Najmu pun ada sujud tilawah. Surah Al-Hajj ada 2 tempat sujud tilawah dan lain-lain. Jadi isu yang paling besar ialah isi kandungan surah tersebut yang perlu difahami. Ya. Maka sebenarnya satu usaha untuk memahami surah As-Sajadah yang mengandungi cerita-cerita akhirat, syurga, neraka, ciri orang beriman, begitulah dengan surah Al-Insan, itu yang patut digiatkan. Memahami surah Sajadah dan juga Al-Insan. Baik. Begitu juga kalau kita lihat perbahasan ulama dalam bab suratul Muluk yang dianggap sebagai surah munjiah, menyelamatkan kita daripada azabul qabr. Baik. Dia sebenarnya poin yang penting dalam pengamalan suratul Muluk ialah memahami isi kandungan surah tersebut. Baca saja pun boleh dah. Baca saja pun insya-Allah, walaupun kita baca, kita tak faham, tajwid pun mungkin tunggang langgang sedikit, insya-Allah kita boleh dapat syafaat daripada Allah, syafaat daripada surah tersebut, menyelamatkan kita daripada azab kubur, insya-Allah. Boleh menyebabkan dosa kita diampuni Allah, insya-Allah, walaupun kita baca tanpa faham. Tapi sebenarnya yang paling penting dalam bab suratul Muluk ialah memahami apa isi kandungan suratul Muluk tersebut. Bila kita faham, kita amal isi kandungan dia, itulah yang memungkinkan kita untuk mendapat syafaat daripada suratul Muluk. Baca saja pun boleh dah, tapi dia punya intipati yang besar tu, memahami suratul Muluk. Sebab itu dah ada perbahasan, adakah kita mesti membaca suratul Muluk tu pada waktu malam, khasnya sebelum tidur sahaja untuk mendapat syafaat? Tidak. Tidak ada satu hadis Nabi SAW yang menyatakan suratul Muluk berfungsi memberikan syafaat kepada kita jika dibaca sebelum tidur ataupun jika dibaca selepas salatul isya pada waktu malam. Tidak ada. Yang ada hanyalah suratul Muluk akan bagi syafaat kepada pembacanya sehingga dosa diampuni secara umum. Cuma secara praktikal Nabi SAW, Nabi buat sebelum tidur. Itu pilihan Nabi. Nabi buat sebelum tidur dan Nabi tak kata saudara kena baca sebelum tidur baru dapat syafaat. Kalau baca lepas maghrib, kalau baca lepas zuhur, kalau baca dalam salat duha, tak dapat syafaat tersebut. Tidak tuan-tuan ya. Ulama antaranya Syekh bin Utsaimin, Syekh Munajjid, mereka menyatakan yang pentingnya kita memahami, ataupun kalau kita tak faham pun kita mengimani suratul Muluk sebagai surah yang diturunkan oleh Allah, ada kelebihan-kelebihan tertentu. Dibacalah pada bila-bila masa pun, hatta dibaca dalam salat ba'da isyak. Mungkin boleh dibaca 2 rakaat pertama baca separuh, 2 rakaat lagi baca selebihnya. Ini semua memberikan peluang untuk kita mendapat syafaah daripada suratul Muluk. Poin dia ialah memahami isi kandungan surah tersebut. Baik. Dalam keadaan begitu, sunnah Nabi ini walaupun kita kena buat,
ada sampai satu masa tu sunnah Nabi pun sallallahu alaihi wasallam perlu ditinggalkan pada beberapa ketika. Kenapa? Kita meninggalkan sunnah Nabi secara praktikal untuk mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, iaitu menyelamatkan masyarakat daripada kekeliruan. Saya ulang balik. Kita mengamalkan sunnah Nabi secara praktikal untuk mengamalkan sunnah Nabi yang lain, iaitu menyelamatkan masyarakat daripada kekeliruan. Okey, sebab itu Imam Malik sebagai contoh rahmatullahi alaih mencadangkan agar janganlah kita setiap pagi Jumaat je surah Sajadah, surah Insan. Pagi Jumaat je surah Sajadah, surah Insan. Nanti masyarakat keliru. Wajib ke baca surah tersebut? Dan saya sendiri pun ada cerita. Okey, satu cerita ada orang yang Ini ada orang tanya saya. Dia tanya, adakah surah Sajadah, adakah pagi Jumaat ini 3 rakaat? Kerana dia keliru, ada sujud tambahan. Sebelum itu ada orang tanya saya, kalaulah saya datang solat subuh Jumaat, saya terlepas sujud tilawah. Dia datang tu lepas tu. Adakah saya kena tambah satu lagi rakaat? Dia keliru di situ tuan-tuan. Jangan main, masyarakat kita keliru ni pelik. Kita yang belajar ni kita rasa, simpelnya benda ni, solat subuh 2 rakaat, selesai lah kan. Tapi keliru masyarakat ni luar biasa tuan-tuan. Sampaikan benda yang basic pun, hatta dalam bab solat maghrib tak boleh jamak pun mereka ada yang fikir solat maghrib tak boleh qasar, pun ada yang fikir solat maghrib ni boleh diqasar jadi 2 rakaat. Jadi sebab itu, ada masa sunnah Nabi ni pun kita kena tinggal juga untuk mengamalkan sunnah yang lain, iaitu sunnah menyelamatkan masyarakat daripada terkeliru. Sebagai contoh tadi pun saya sengaja tidak membaca surah Al-A'la, Al-Kafirun dan 3 kul dalam salatul witr. Walhal itu sunnah. Sunnahnya Sabbihisma rabbikal a'la, kul ya rakaat kedua, dan 3 kul rakaat yang ketiga itu sunnah. Surah Qadar tak ada. Beberapa tempat saya perhatikan rakaat kedua witir je suratul Qadar. Rakaat kedua witir je suratul Qadar. Ini amalan reka-rekaan yang tak tahu datang dari mana dan ia lagi mengelirukan. Okey. Jadi tiga surah-surah ini merupakan surah pilihan dalam salatul witir. Tapi ada masa kita kena tinggalkan supaya masyarakat tidak terkeliru. Dan saya tahu tuan-tuan tak terkeliru pun. Cuma saja kita berbuat demikian secara praktikal supaya kita lebih yakin bahawasanya tidak ada masalah baca surah lain. Cuma kalau baca surah tadi, itu sunnah. Jadi kita meninggalkan sunnah secara praktikal, pergi kepada sunnah yang lain, menyelamatkan masyarakat daripada kekeliruan. Sebab itu pada akhirnya tuan-tuan, dalam perbahasan puasa sunat, Nabi SAW didapati tidak begitu kerap puasa sunat pada waktu-waktu tertentu. Sampaikan ada hadis kan, isteri Nabi sebut, ada masa Nabi puasa sampai kami terfikir, Nabi ni nak puasa setiap hari ke? Dan ada masa Nabi tak puasa sampai kami fikir, Nabi ni tak nak puasa ke? Okey. Dan Nabi SAW kata puasa yang terbaik puasa bulan Muharram. Tapi sahabat Nabi cerita paling banyak Nabi puasa Syakban. Dan Muharram tak ada pula cerita Nabi banyak puasa bulan Muharram. Nabi banyak ke Syakban. Kemudian Nabi SAW menyatakan puasa yang terbaik ialah puasa selang sehari, iaitu puasa Nabi Daud. Dan kita kena clear ya, puasa Nabi Daud ialah sunnah. Sunnah Nabi SAW. Sebab ada orang buat perbandingan. Mana lebih baik sunnah Nabi puasa Isnin Khamis dengan puasa Nabi Daud? Walhal puasa Nabi Daud itu sunnah Nabi yang diamalkan, yang Nabi iktiraf. Tapi kita hampir-hampir tak jumpa hadis ataupun memang tidak ada hadis menyatakan Nabi SAW beramal dengan puasa Nabi Daud. Dan memang itulah realiti pun. Nabi tidak beramal dengan puasa Nabi Daud. Walhal Nabi iktiraf puasa yang terbaik ialah puasa Nabi Daud. Jadi ulama pun bahas kenapa Nabi ni dia tak amal puasa Nabi Daud, dan kenapa Nabi SAW tak puasa banyak dalam bulan Muharram, kenapa Nabi banyak puasa bulan Syakban. Maka jawapannya ialah
kerana ada masa Nabi meninggalkan sunnah berpuasa kerana Nabi ambil sunnah yang lain, benda lain yang lebih besar, iaitu dakwah. Jadi kerana dakwah ni perlukan tenaga, di negara padang pasir pula, Nabi nak ke sana, ke sini. Hidup Nabi ni penuh dengan panggil apa, travel untuk dakwah aja. Okay, cuma tak diceritakan secara terperinci lah dalam sirah. Nabi pergi ke pelbagai kampung, ceruk kampung, pedalaman untuk sampaikan dakwah, ya. Okay. Dan apabila Nabi kena sampaikan dakwah tu, Nabi memerlukan tenaga. Bila Nabi memerlukan tenaga sallallahu alaihi wasallam, itulah yang menyebabkan Nabi dalam banyak ketika tidak mengamalkan puasa sunnah kerana Nabi target benda yang lain. Ibaratnya seperti orang yang buat haji. Orang yang buat haji ni tidak digalakkan, mengikut sebahagian ulama, tidak digalakkan untuk puasa sunat hari Arafah, 9 Zulhijjah. Yang puasa 9 Zulhijjah ni kita di Malaysia. Tapi orang yang buat haji tidak puasa pada 9 Zulhijjah. Kenapa? Kerana mereka memerlukan tenaga yang banyak untuk berdoa, berzikir, berselawat, mohon ampun pada 9 Zulhijjah di padang Arafah tersebut. Lagipun tempohnya lama tu, dalam 5 ke 6 jam waktu untuk berdoa. Jadi kalau puasa tu, jadi ia akan menjejaskan kekuatan untuk kita berdoa dan berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Wallahu a'lam, kita berhenti di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.